Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Yusman bin Yaakob serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan subjek GM 3043 Pembangunan Organisasi. Kumpulan kami terdiri daripada 6 ahli, iaitu Puan Nomi Eldo, Encik Azlan bin Isa, Encik Saiful Amri bin Saharudin, Encik Jailani Ripin, Encik Arwadi bin Ampakat dan saya sendiri, iaitu Abdul Syafiq bin Ibrahim. Isi kandungan pembentangan kami terdiri daripada pendahuluan, latar belakang organisasi, diagnosis organisasi, kaedah menganalisis data, aspek transformasi, intervensi, halangan-halangan perubahan, tindakan menghadapi halangan dan yang terakhir sekali iaitu kesimpulan. Okey, seterusnya kita beralih kepada pendahuluan. Di dalam organisasi, jika sesuatu perubahan hendak dilakukan, pengurus atau pemimpin organisasi perlu membuat satu kajian terhadap organisasi mereka untuk mereka memahami keadaan sebenar yang berlaku dalam organisasi. Kajian untuk mereka memahami keadaan sebenar ini dikenali sebagai diagnosis ataupun boleh disebut sebagai langkah penilaian. Sekiranya diagnosis ini dijalankan dengan tergopoh gapah atau tidak teliti, usaha-usaha ke arah perubahan untuk organisasi akan menjadi sia-sia. Perkara penting dalam diagnosis adalah untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat dari setiap dimensi organisasi. Apabila maklumat itu dapat dikumpul dan kemudiannya akan dianalisis, semuanya dibuat mengikut perancangan dan lebih sistematik. Bagi mengetahui lebih lanjut, suatu diagnosis ke atas organisasi perlu dibuat dan organisasi yang kami pilih adalah Petronas. Seterusnya, sahabat saya Encik Azlan bin Isa akan meneruskan pembentangan. Latar belakang organisasi. Petroleum Nasional Berhad atau lebih dikenali dengan nama Petronas adalah merupakan salah sebuah syarikat minyak dan gas multinasional milik Kerajaan Malaysia. Ianya ditubuhkan pada tanggal 17 Ogos 1974 dan ianya telah mendapat hak autoriti terhadap sumber-sumber minyak dan gas di Malaysia serta diberikan hak untuk membangunkan dan menambahkan nilai bagi kedua-dua sumber tersebut. Selepas diwartakan sebagai salah sebuah syarikat Government Link Companies, GLC, Petronas telah berkembang dengan pesat dan menjadi salah sebuah syarikat minyak dan gas yang mempunyai kepentingan dalam perniagaan di lebih 31 buah negara. Pada akhir bulan Mac tahun 2005, syarikat ini mempunyai anak-anak syarikat sebanyak 103 buah, 19 syarikat dengan milikan separuh dan 57 buah syarikat yang bekerjasama dengan Petronas. Syarikat ini dikenali sebagai salah satu daripada kembar 7 yang baru bagi syarikat dan gas hak milik kerajaan yang sangat berpengaruh di luar pertubuhan, kerjasama dan pembangunan ekonomi. Pada tanggal 6 September 1974, Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri ketika itu telah memberikan jawatan pengurusi dan Ketua Eksekutif Petronas kepada Tengku Razali Hamzah. Namun selepas itu, Tengku Razali terpaksa melepaskan jawatannya yang beliau sandang dari tahun 1970 tetapi beliau masih mengekalkan jawatannya sebagai pengurusi Bank Bumi Putra. Loji penapisan petroleum milik Petronas terdapat di negeri Terengganu dan diuruskan oleh anak syarikat milik Petronas iaitu Petronas Penapisan Terengganu Sdn Berhad. Ianya telah dilancarkan pada bulan Mac 1983 dan menelan kos sebanyak ringgit Malaysia 260 juta untuk membangunkannya. Tujuan utama kami memilih Petronas adalah kerana syarikat ini merupakan lambang kemegahan Malaysia di pesada minyak antarabangsa sebagai salah satu syarikat yang mampu bersaing dengan syarikat-syarikat pengeluar minyak utama lain di dunia. Sumber inspirasi yang diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir ini kini menjadi salah satu syarikat gergasi minyak di dunia. Diagnosis organisasi.
terdiri daripada 3, iaitu peringkat organisasi, peringkat kumpulan, dan peringkat individu. Peringkat organisasi terbahagi kepada 3 subpoin seperti berikut. Input, komponen reka bentuk, dan output. Untuk input, terbahagi kepada persekitaran umum dan persekitaran kerja. Dari segi politik, Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC, kerajaan yang memerintah merupakan daripada parti politik yang menang dalam pilihan raya umum. Ekonomi, berdasarkan minyak dan gas asli. Teknologi, berasaskan cari gali minyak dan gas asli di Malaysia. Sosial, merupakan satu yayasan untuk bertanggungjawab sosial syarikat iaitu Yayasan Petronas. Sebagai contoh, pada musim pandemik ini, Yayasan Petronas adalah syarikat yang terawal dalam memberikan bantuan kepada kerajaan. Yayasan Petronas telah memberikan sumber peralatan serta bekalan perubatan kepada hospital kerajaan dan petugas barisan hadapan bagi membantu meringankan beban mereka yang bernilai ringgit Malaysia 20 juta. Untuk persekitaran kerja pula, dari segi pelanggan syarikat terdiri daripada pengguna yang menggunakan kenderaan bermotor. Pembekal, syarikat merupakan pembekal kepada minyak dan gas. Selain itu juga, Petronas telah melancarkan solar atau bumbung mampu milik yang dikenali sebagai M+ bagi tujuan komersial. Dari segi pesaing pula, pesaing-pesaing syarikat seperti Shell, Petron, BP, ExxonMobil dan banyak lagi. Pengganti, masih tiada pengganti syarikat berikutan pelbagai jenama syarikat minyak yang lain ada di pasaran. Pendatang baru, syarikat Five Petroleum Malaysia Sdn Bhd 5 yang baru saja dilancarkan pada bulan Mac 2020 merupakan pendatang baru dalam industri minyak di Malaysia. Bagi subpoin kedua adalah reka bentuk. Strategi, misi syarikat untuk menjadi pembekal minyak yang bersih, paling selamat dan kos yang berpatutan. Selain itu, menjadikan syarikat sentiasa efektif, produktif dan inovatif dalam melakukan kerja untuk para pelanggan. Teknologi berasaskan kepada penggalian minyak dan gas asli di seluruh Malaysia. Struktur, perjawatan dalam organisasi syarikat dipelopori oleh pegawai-pegawai tinggi kerajaan dan sumber manusia, pekerja yang mempunyai kelayakan serta mempunyai institusi sendiri untuk memberikan pendidikan kepada pelajar untuk bekerja dengan syarikat. Contoh seperti Universiti Teknologi Petronas dan juga Institut Teknologi Petroleum Petronas, INSTEP. Budaya, dianggap petugas yang bekerja di bawah syarikat mempunyai komitmen kerja yang tinggi, saling bekerjasama dan mempunyai kelayakan untuk bekerja. Yang terakhir di peringkat organisasi adalah outputs. Kemampuan syarikat untuk menjadikan minyak dan gas asli sebagai pembekal utama terhasil dengan kejayaan menjadi pengeluar utama untuk LNG kepada negara-negara ekonomi utama dunia. Assalamualaikum Doktor. Saya Saiful Amri bin Saharudin. Nombor matriks 260206. Peringkat kumpulan iaitu output. Keberkesanan dalam peringkat kumpulan untuk mendapatkan hasil yang baik dan kesepakatan yang terbaik dengan mengamalkan prestasi yang cemerlang. Inputs, sesuatu perkara yang berlaku di luar kumpulan untuk dijadikan sebagai faktor penentu yang boleh digunakan untuk mengukur pencapaian organisasi. Komponen reka bentuk iaitu pertama, kejelasan matlamat, kedua, struktur tugasan, ketiga, komposisi kumpulan, keempat, fungsi kumpulan dan yang terakhir, norma kumpulan. Bagi peringkat individu, outputs analisis ini bertujuan untuk melihat prestasi para pekerja, kepuasan kerja serta pembangunannya. Hasil daripada analisis ini akan membantu pemimpin untuk melakukan perubahan yang perlu. Input, penentu bagi keberkesanan outputs adalah seperti yang tersenarai dalam komponen reka bentuk untuk peringkat organisasi dan peringkat kumpulan selain daripada ciri-ciri personal.
Komponen reka bentuk iaitu kemahiran, identiti kerja, sertifikasi kerja, maklum balas terhadap pencapaian dan autonomi. Itu saya, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Yusman dan rakan-rakan sekalian. Saya Jailani Ripin, nombor metrik 259890. Kaedah menganalisis data menggunakan kaedah kualitatif, iaitu melalui pembacaan, arkib, bahan rujukan di internet, dan pemerhatian terhadap organisasi. Dari sudut aspek transformasi, syarikat Petronas merupakan salah satu syarikat pengeluar minyak dan gas asli. Syarikat ini melebarkan lagi perniagaan dengan melancarkan solar atas bumbung mampu milik yang dikenali sebagai M+ bagi tujuan komersial dan industri. Selain itu juga, Petronas telah bekerjasama dengan syarikat Microsoft untuk memperkasakan transformasi digital dalam sektor awam dan swasta bernama 2021. Salam sejahtera kepada Dr. Yusman dan rakan-rakan. Saya Arwadi Ampakat, nombor metrik 259819. Intervensi. Intervensi membawa maksud campur tangan dalam urusan antara dua pihak. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Dalam syarikat Petronas, intervensi daripada kerajaan yang memerintah haruslah berlaku. Ini kerana campur tangan daripada pihak kerajaan dalam menentukan pucuk pimpinan tertinggi dalam organisasi syarikat adalah sangat penting. Ia bagi memastikan agar perjalanan organisasi berjalan lancar tanpa ada campur tangan pihak lain. Contohnya dalam pemilihan pegawai eksekutif Petronas. Halangan-halangan perubahan. Setiap perubahan yang berlaku, halangan-halangan pasti akan muncul. Halangan-halangan seperti kenaikan mendadak atau penurunan mendadak harga siling minyak dunia pasti memberi kesan kepada syarikat. Ianya adalah kesan daripada kawalan pergerakan dan sekatan perjalanan yang berlaku di seluruh dunia, mengakibatkan permintaan minyak mentah menurun. Ini telah berlaku pada suku kedua tahun 2020. Salam sejahtera kepada Dr. Yusman dan rakan-rakan. Saya Nomi Eldo, nombor matriks 260091. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan tindakan menghadapi halangan. Bagi menghadapi ketidaktentuan harga shilling minyak mentah dunia, kerajaan mestilah memainkan peranan penting dalam menangani isu ini. Pengawalan harga 1 liter bagi bahan bakar untuk kenderaan hendaklah dilakukan agar kedua-dua belah pihak, sama ada syarikat ataupun pengguna, tidak terkesan dengan harga tersebut. Bagi penggantian sumber lain sebagai alternatif kepada bahan bakar kenderaan, penyelidikan yang berterusan hendaklah dilakukan bagi memastikan hasil daripada penyelidikan itu berjaya. Seterusnya ialah kesimpulan. Sebagai sebuah syarikat pengeluar minyak dan gas asli dunia, Petronas lebih berjaya berjalan seiring dengan jenama lain dari syarikat minyak terkemuka di dunia. Perubahan demi perubahan perlu dilakukan kerana tidak selamanya dunia ini akan mempunyai simpanan minyak dan gas untuk dicari gali. Alternatif-alternatif lain juga perlu dicari gali selain daripada proses biasa yang dilakukan. Dalam mengejar kemajuan dalam teknologi, syarikat juga tidak haruslah ketinggalan. Selagi syarikat berteraskan GLC, bantuan-bantuan dari kerajaan tetap akan disalurkan bagi memastikan syarikat terus beroperasi dan menjadi ikon untuk Malaysia di mata dunia.
Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like.